Hai adik-adik, today Along nak ajar tentang logarithm. Please follow daripada awal sampai habis. Before we get into logarithms, Along nak bagi dua example yang sangat mudah. Contoh x tambah 2 = 8. Kita nak cari x, pindahkan tambah 2 ke sebelah. Dia akan jadi tolak, betul? 8 tolak 2 dapat 6. Settle, tambah tolak. Next one, 2x = 8. Antara dua ni adalah darab. Darab pindah sebelah akan jadi apa? Yes, jadi bahagi. So 8 bahagi 2, korang akan dapat 4. Tambah tolak, darab bahagi. Settle. Next one, jom. Contoh Along ada 2 kuasa x = 8. Along nak cari x. Yang mengacaunya adalah 2 ni. 2 tu adalah base kepada indices. Base indices, kalau you all pindah ke sebelah, dia akan jadi base logarithm. Situlah datangnya logarithm. Dia umpama adik-beradik kepada siapa? Indices. Itu je. So here, dia akan jadi x = log base 2 dekat bawah. And then kat sini ada 8. Nanti kita akan belajar, this one korang akan dapat 3. Okay, tapi logarithm ni dia ada hukum-hukum dia. So please follow, jom. Untuk kuasai logarithm, kita kena tahu hukum-hukum dia. The first hukum adalah bila base semua dia sama, maka kita boleh gabung. Tambah jadi darab, tolak akan jadi bahagi. So this one dia akan jadi log A. Tengok siapa di atas, M dengan N, sebab dia positif. Yang tolak tu adalah P, maka P berada di bawah. Settle. Kalau nak bagi dua contoh. Contoh yang pertama, base dia semua 2, betul? Tengok siapa dekat atas. Dekat atas adalah 5 dan X, maka dia akan jadi 5X per Y square. Settle. Kalau boleh gabung, kita boleh pisahkan. Contoh last kali, ini kita ada 3 benda tau. 2, P dan 3. 3 tu kat bawah, sebab tu dia ditolak nanti. So this one dia akan jadi log M2 tambah log M P, ni M and then tolak log M3. Settle. Next. Okay, next adalah rule yang kedua dan ketiga. Ini tak ada apalah, senang je. Okay, rule yang kedua adalah contoh kalau nilai yang kecil ni, base ni dengan nilai besar tu sama, maka kita boleh simplifykan this one to be 1, exactly 1. Okay, next one, contoh kalau Along ada log any base, tak kisah base apa sekalipun, kalau dia ada 1 kat dalam ni, maka jawapan dia confirm akan jadi kosong. Along nak bagi contoh contohlah kalau Along ada log M, maka ini akan jadi 1, betul? Kalau Along tukar lagi this one, kalau Along tukar ini jadi log base 5, sama juga, dia akan jadi 1. And another thing Along nak highlightkan di sini adalah nilai dekat dalam ni kan, untuk logarithm, it has to be more than 0. Dia tak boleh jadi kosong, dia tak boleh jadi negatif. Next. Okay, hukum yang keempat ni best. Power depan power. Tengok ni, kita ada kuasa N, betul? Kita boleh pindah ke depan. Maka dia akan jadi N log base A M. Okay, dia boleh dipindahkan. Tadi ingat tak Along cakap log 2, 8 akan jadi 3? Sebenarnya 8 ini korang boleh tukarkan menjadi 2 kuasa 3. Kuasa boleh pindah ke depan kan? Maka dia akan jadi 3 log 2, 2. Ingat tak hukum kedua tadi Along ajar? Kalau nilai ini dan itu sama, kita boleh simplifykan jadi 1. That's why your answer dekat sini dia akan jadi 3 je. Next one, jom. Kalau kita ada log 2 square root of M, yang ni Acano ni, jangan nak pandai-pandai buat macam ni kat depan adik-adikku, kuasa ataupun square root ini sebenarnya adalah power of half ataupun setengah, 1/2. So that one pindah ke depan, korang akan dapat 1/2 log 2 M. Cantik. So sekarang kita dah ada 4 hukum di dalam tangan. Tolong genggam elok-elok. Kita nak buat satu soalan, selesaikan sekian-sekian. Adik-adik, base sama, tolak akan jadi bahagi. So that's why korang dapat log 2 10M tolak 1/M = 3. Seterusnya Along nak pindahkan log 2 ni ke sebelah. Logarithm adalah adik-beradik kepada indices. Maka ini ingat base asas. Ini kalau Along pindah ke sebelah, dia akan jadi 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 adalah 8, betul? So this one Along akan dapat 10M tolak 1, 8M. Pindah ke sebelah, you akan dapat 2M = 1. Maka your last answer would be 1/2. Settle. Next, ada satu lagi. Alright, soalan last kali for today. Given that ada 2 info macam ini, dia cakap ungkapkan benda Allah itu dalam sebutan K dan H. Maka kita perlu tukarkan benda ni. Ini kan seketul, dia akan jadi berketul. Sorry buat. So this one dia akan jadi 3 benda tau. 3 P square dengan 5. Pisahkan please. Dia akan jadi log P 3 tambah log P
P kuasa 2, cantik. 5 dekat bawah, maka dia akan jadi tolak. Cantik. And Along dah cakap power boleh bawa ke depan kan? Maka power 2 ini dia akan jadi besar dekat depan macam tu ha. And satu lagi, bila nilai kecil dan besar tu sama, kita boleh simplifykan jadi 1. Last kali kita boleh ganti log P3 adalah K, maka Along ganti dengan K, ditambahkan dengan apa? Sini kan tinggal 2 je kan? Along harap you all nampak 2, and then sini adalah boleh tukar dengan H tolak H. So that is the answer for our last question today. Assalamualaikum dan hai adik-adik, ini adalah video logarithm part yang kedua. Now dalam part pertama hari tu, Along dah introducekan kepada 4 jenis hukum. Hukum yang pertama adalah kalau base dia semua sama, kita boleh gabung. Ingat, tambah jadi darab, tolak jadi bahagi. Tetapi ingat ni, kalau boleh gabung, kita juga boleh pisahkan. Itu depends kepada soalan. Nanti kita tengok contoh lagi. Alright, the second one adalah kalau nilai kecil dan besar tu sama, kita boleh potongkan menjadi 1. The third one is kalau any base, apa-apa base sekalipun dekat sini, berjumpa nilai 1 dekat dalam tu maka dia akan jadi kosong. And last kali yang keempat, apa dia? Power depan power. In this example, Along ada power n, betul? This one Along boleh pindahkan ke depan, maka dia akan jadi besar macam ni Alright. Sama juga macam nombor 1. Kalau kita boleh pindahkan ke depan, maka yang depan tu pun kita boleh jadikan sebagai power. Itu juga depend kepada soalan. Nanti kita akan tengok example. Alright? Let's go. The first example today adalah daripada SPM yang sebenar. Kita tengok dulu base dia sama kan, maka kita boleh gabung. Tolak akan jadi bahagi. That's why kita akan dapat log 3 x over x minus 1. Ini satu bracket equal to 2. Along nak pindahkan log 3 ke sebelah. 3 ni adalah base dia. Pindah ke sebelah, dia akan jadi 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 adalah 9. Along pindah yang bawah ke sebelah, dia akan expand macam biasa. That's why kita akan dapat 9x. Tolak 9, bukan 1, hati-hati. And then pindah, korang akan dapat 9 equal to 8x. Maka your final answer would be 9 over 8 equal to x. Siapa nak pindahkan ni pun boleh. Soalan yang kedua, kalau dia bagi dua info macam ini, ungkapkan benda Allah itu dalam sebutan P dan R. Ingat, seketul akan jadi berketul. That's why kita akan dapat log M27 tambah log M. Tolak sebab bahagi log M4. Adik-adik, nilai kecil dan besar sama, ini boleh simplifykan menjadi 1. Now, before kita ubahkan apa-apa lagi, 27 ini sebenarnya adalah 3 kuasa 3. And yes, 4 sebenarnya adalah 2 kuasa 2. Before kita tukar lagi, ingat power boleh pindah ke depan. So 3 ni, kuasa 3 pindah ke depan. Kuasa 2 ni pun make sure korang pindahkan ke depan. Maka last kali baru boleh ganti. Log M3 adalah R, betul? So 3 R tambah 1. Jangan lupa tolak dengan 2 P. Next. Tahniah semua sudah sampai ke sini. Now, siapa yang dah belajar logarithm, dia akan perasan kita kekurangan satu benda. Rule yang kelima adalah cara nak ubahkan base baru. Ingat, baru-baru besar kecil. Kita nak ubahkan ini menjadi base 2 kononnya. So, Along tulis dulu base baru ke atas dan bawah. Ingat, besar dulu baru kecil. Yang besarnya adalah M, kecilnya adalah A. Let's say Along nak ubahkan ini kepada base 3. Ingat, logarithm ni selalunya kita nak ubahkan base besar menjadi yang kecil. So, Along akan dapat log 3 atas, log 3 bawah, besar dulu, baru kecil, X dulu, baru 9. Now, 9 sebenarnya adalah 3 kuasa 2. Dan kuasa boleh pindah ke depan, betul? 2 ni Along bawa ke depan. Kecil dan besar sama, kita boleh potong menjadi 1. Maka last kali Along akan dapat log 3X bahagi dengan 2. Jom kita tengok contoh sikit. Okey, kita tengok soalan ni. Base tak sama, betul? Maka kita kena samakan base tersebut. This one, Along nak ubah menjadi log base 2. Salin dulu base baru, besar dekat atas, kecil kat bawah. Sebenarnya 4 adalah 2 kuasa 2. Kuasa 2, Along boleh pindah ke depan. Ini boleh simplify. Yang tinggal kat bawah adalah 2. Sebelah ini, Along salin sahaja. Dia akan jadi macam itu, betul? Now, 2 ini boleh pindah ke sebelah. Dia akan jadi darab. So, we have log 2x equal to 2 log 2, 3. Adik-adik, power depan power. Ini Along boleh bawa menjadi power kepada 3. Dan kita tengok, log 2. Maka ini dengan itu sepatutnya sama. That's why last kali kita akan dapat x equal to 9.
Next. Okey, soalan seterusnya. Kita diberi dua info, ungkapkan benda lah itu dalam sebutan X dan Y. Yang berbezanya sekarang ni, ini dalam base P, itu dalam base 5. Kita kena ubahkan sedikit. So let's go. Dia akan jadi log P over log P besar dulu, baru yang kecil. Besar adalah 8P kuasa 2, kecil adalah 5. Next, kita nak pisahkan adik-adik. This one yang atas tu dia akan jadi log P8 tambah log P kuasa 2, 2 boleh pindah ke depan, cantik. Maka ini boleh simplifykan jadi 1, betul. Bawah itu kita salin je log P5. Seterusnya 8 tu sebenarnya adalah apa? Ia 2 kuasa 3. And kuasa 3 tu boleh pindah ke depan. Maka next one kita gantikan semua benda. Apa yang terjadi adalah 3, log P2 adalah X. So 3X tambah 2, jangan lupa bahagi dengan ini adalah Y. So that is your answer. Along nak clarify sikit. Go to the next one. Okay, sebelum korang tanya soalan dekat komen nanti, adik-adik, akan ada orang tanya kat soalan tadi, Along kenapa bahagi tak jadi tolak? Now look at this. Dua benda ni dia serupa tapi langsung tak sama. Adik-adik, kalau this one baru boleh pisahkan macam biasa, hujung ni akan jadi tolak, betul? Sebab dia berada di dalam rumah yang sama. But tadi tu kita ada satu rumah kat atas, satu rumah dekat bawah. Maka yang boleh dipisahkan adalah 8 dan P square. Dia akan jadi tambah dekat situ ha. Yang bawah tu tak boleh buat apalah, macam tu je lah kan. I hope that answers your question. Okay? Assalamualaikum dan hai adik-adik. Ini adalah video logarithm part yang ketiga. 14 kali lepas ni Along tak nak sentuh dah. Since last year, I've been asking dekat dalam story, korang nak belajar chapter apa, next video nak buat apa. Kebanyakannya akan menjawab ini ha. Logarithm, indices, benda-benda tu je korang tanya. Now, benda ni sangat Along risau kan, because apa adik-adik? Contoh lah kan, bukan contoh. Kalaulah ni at maths, logarithm ciput tu je. Ada banyak lagi chapter-chapter lain yang penting. That's why Along buat video ni, supaya nanti bila orang tanya, Along bagi je video ni, korang belajar, buat revision sendiri, dah bye-bye, move on. Tolong move on cepat-cepat daripada logarithm. Even though yes, dia ada berkaitan dengan progression, dia ada berkaitan dengan linear law, tapi don't spend too much time kepada logarithm sampai korang lupa chapter-chapter lain. Especially chapter section C semua tu. Okay, jangan esok nak SPM, malam ni belajar logarithm tau ha. So jom. Selesai memebel, ini adalah soalan pertama. Along akan bagi kepada dua part sebab dia agak panjang. Tengok betul-betul kita ada base berlainan kan. So Along nak pindahkan yang bawah ni naik ke atas sebelah kanan, sambil tu terus ubahkan dia punya base. Ingat besar dulu baru kecil. Okay now. So ini Along nak salin je log 3. Lepas ni Along salin elok-elok. This one dia akan jadi 4, betul. Ini Along nak ubahkan base dia terus. Base apa dong? Takkanlah base 6 kan? Base 3 lah. Kita nak samakan. So base 3, log 3 besar di atas, kocik 9 dekat bawah. Ingat 9 ni sebenarnya adalah 3 kuasa 2. Kuasa 2 boleh dipindahkan ke depan. Lepas tu benda ni boleh simplify, betul? Ok, stop kat sini dulu. Sambung sebelah. Ok, ni laju sikit, fokus. 4 dengan 2 Along boleh potong jadi 2, depan boleh jadi power. Ini Along bawakan ke atas itu. So Along padam yang ni, padam elok-elok sikit. 2 ni dia akan jadi kuasa 2. Now base kita dah sama, kita boleh compare itu dengan ini ha. So Along akan buat dia jadi 5x tambah 6 equal to expand, korang dapat x square plus 4x plus 4. Ini adalah kuadratik, tolong settle sendiri boleh. Ini nanti you all akan dapat jawapan x equal to 2, x equal to negative 1. Tetapi kita hanya pilih satu je. This one, out. Nak tahu kenapa? Sebab kalau Along ganti negative 1 ke dalam ini, negative 1 tambah 2, korang akan dapat 1, betul? Ingat tak? Any base tak kisah apa-apa. Kalau dalam ni 1, dia akan jadi kosong Denominator dalam fraction tak boleh equal to kosong. Apa-apa benda tak boleh bagi dengan kosong. So that one out, ini je jawapan dia. Ok, soalan kedua ni pun Along nak pisah kepada dua bahagian. Tengok betul-betul. Kita ada base M, kita ada base square root of M. Ini tak comel lah. Kita nak ubahkan kepada base biasa. Base M je. So base baru, atas bawah besar dulu, baru kocik. Yang besarnya adalah 2M. Kociknya adalah M kuasa 1/2. Ingat tu? 1/2 Along boleh pindah ke depan, dia akan jadi macam tu ha. And then ini itu sama, kita boleh potong, simplify. Senang cerita, dia hilang lah dia akan hilang. Yang tinggal bawah tu adalah 1/2. 1/1/2 ini 2 tu dia akan naik ke atas tau. So dia akan jadi macam tu.
Okay, so ni Along boleh padam. Yang tinggalnya ini je. So base dah sama dah. Kita sambung next one, jom. Okay, base dah sama M dengan M. Boleh gabung ke? Belum lagi, because ada 2 dekat depan ni. Depan akan jadi power. Adik-adik, 2 ni kalau you all jadikan power kat belakang ni kan, hati-hati tau, dia akan jadi 4M kuasa 2. Okay, so tolak akan jadi bahagi kan, dia akan jadi log M 3, 2, 4 bahagi dengan 4M square equal to 2. 3, 2, 4 dengan 4 boleh bahagi, you all akan dapat 81. Log M pindah ke sebelah, dia akan jadi M kuasa 2. So yang tinggal hanyalah 81 equal to ini bawa naik atas, dia akan jadi M kuasa 4. Kuasa 4 pindah ke sebelah, dia akan jadi punca kuasa 4. So what you have is M is actually equal to 3. Yes, sebenarnya ada tambah tolak, tapi ini logarithm. Ingat tu, nilai ini, nilai dalam ni tak boleh jadi negatif. That's why jawapan dia positif je. Ini adalah soalan terakhir yang Along pilih. Ini adalah soalan kebat. Dia minta buktikan ini itu sana ditambah akan jadi equal to 1. Adik-adik, dalam indices dan logarithm, most of the time kita kena samakan base dia. After dah samakan base, baru korang akan nampak jalan dia. In this case, Along samakan base A semua, Along akan nampak semua penyebut ataupun denominator sama, kita boleh gabungkan fraction. Dah gabungkan fraction ni, tengok atas tu semua base A, betul? Maka kita boleh gabungkan lagi. Atas bawah benda sama, boleh potong, jadilah satu proven. Itulah cara jawab dia. Okay, so ingat soalan-soalan macam ni memang dia akan menjatuhkan semangat kita sebagai pelajar, betul? Tapi ingat ni, pegang betul-betul basic anda. Kalau basic tak kuat, macam no nak jawab soalan kebat, betul? Stick to your basics, itu je. Okay, and jangan terlalu risau pasal logarithm sampai terlupa chapter-chapter lain. Okay, belajar boleh, jangan terlebih sangat dekat logarithm ni je. Alright guys.